Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fathi Ruhullah bin M. Alizan, pelajar program Bachelor of Education Teaching Islamic Studies in Primary School with Honors. Nombor metrik A301092300026. InsyaAllah pada hari yang mulia ini saya akan menerangkan mengenai dengan cara menyelesaikan masalah malas belajar dan tidak fokus di kalangan murid sekolah rendah. Sesi persekolahan telah lama dibuka. Pastinya setelah lama hari persekolahan ditutup semasa waktu PKP sebelum ini, para guru berhadapan dengan pelbagai situasi yang di luar jangka. Kerana murid yang pelbagai dalam bilik darjah perlu dihadapi dengan bijaksana, antaranya telatah murid yang enggan hadir ke sekolah, tidak bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam sekolah, malahan masih ada murid tiada motivasi untuk kembali ke sekolah dengan pelbagai alasan yang diberikan. Apapun situasinya, guru perlu bijak mengendalikan keceriaan bilik darjah dengan adanya murid-murid di sekolah rendah khususnya. Tidak dinafikan mereka, yakni para pelajar, sudah pasti ada mempunyai pelbagai teknik dan pendekatan untuk mendepani situasi pelajar malas untuk belajar dan tidak fokus semasa sesi pembelajaran dalam kelas. Ini yang perlu ditekankan. Berikut adalah 5 solusi mudah untuk menyelesaikan masalah murid malas belajar dan tidak fokus semasa dalam sesi pembelajaran, iaitu ada 5 yang saya berikan. Yang pertama iaitu mengenali gaya pembelajaran murid. Guru sebagai pendidik perlu kenal pasti gaya pembelajaran muridnya dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan pelajar sekaligus mengelakkan perasaan malas dalam kalangan murid pada hari ini. Gaya pembelajaran pula merujuk kepada bagaimana seseorang dapat memproses dan mengamati sesuatu maklumat yang diperoleh dalam pelbagai cara mengikut kekuatan persepsi dan sensorinya. Terdapat bermacam-macam instrumen yang dapat digunakan oleh guru untuk mengenali gaya pembelajaran murid pada hari ini, khususnya pada murid sekolah rendah. Apabila memahami gaya pembelajaran murid sekolah rendah, guru dapat menjalankan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan minat, kecenderungan dan kebolehan muridnya. Ini murid sekolah rendah. Ini secara tidak langsung dapat mengelakkan perasaan malas dan tidak fokus murid sekolah rendah semasa menjalani aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, pelbagaikan aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pelbagaikan aktiviti pembelajaran di dalam kelas, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dikenali sebagai PNP di dalam kelas perlu dirancang dalam pelbagai pendekatan bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid di dalam kelas. Guru sebagai pendidik boleh mempelbagaikan pendekatan yang tidak hanya terhad kepada kuliah dan penerangan semata-mata. Sebaliknya, guru perlu menjalankan pelbagai aktiviti berbentuk projek, sumbang saran, lakonan, nyanyian, didik, hibur, main peranan, pembelajaran berbalik dan kajian kes yang memberi ruang dan peluang untuk murid terbabit aktif dalam pembelajaran. Selain itu, untuk memastikan bahawa setiap murid sekolah rendah dapat memberi fokus kepada pembelajaran di dalam kelas, maka pedagogi pembelajaran bermakna, yakni dikenali sebagai New Deep Learnings pedagogis, sangat penting dalam memastikan bahawa setiap murid menyedari akan kepentingan untuk pembelajarannya, mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran. Ini yang ketiga, yakni mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran. Di samping itu, guru juga sebagai pendidik
perlu mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pembelajaran murid adalah faktor penting. Penyebab yang paling penting adalah memastikan murid memberi fokus kepada pembelajaran dan berminat untuk mendalami sesuatu topik pembelajaran yang telah dipelajari. Justru, dalam rangka iklim pembelajaran yang kondusif, perkara penting untuk diberi perhatian oleh setiap guru dalam menyusun atur bilik darjah adalah ruang pembelajaran yang selesa. Ruangan kelas yang selesa, selamat dan murid dapat bergerak aktif untuk berinteraksi dan melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Susun atur bilik darjah yang terhad dan pengekang pergerakan murid untuk melakukan aktiviti pembelajaran dan menyebabkan mereka cepat bosan, malas serta tidak dapat memberi fokus yang baik dalam pembelajaran. Penting untuk guru menghias bilik darjah, namun ia tidak sepatutnya berlebihan, khususnya dalam pemilihan warna, dekorasi dan perkakasan yang tidak diperlukan. Pencahayaan dan pengudaraan dalam ruang bilik darjah juga penting. Tingkap murid dan sebagainya dalam kelas itu dalam memastikan murid terbabit aktif dalam pembelajarannya. Yang keempat, memberikan bimbingan positif. Tambahan pula, para guru sebagai pendidik juga perlu memberikan bimbingan positif kepada murid-murid. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah seharusnya memberikan pengalaman positif kepada murid dalam pengembangan potensi dalam diri setiap murid-murid di sekolah rendah. Maka, dalam menghadapi kerana anak murid yang malas, lemah dan tidak memberi fokus kepada pembelajaran di dalam kelas, guru sebagai pendidik seharusnya lebih peka kepada kekuatan dan kelebihan yang ada pada mereka, yakni ada pada anak-anak murid kita. Komitmen guru juga penting dalam memberikan fokus kepada sikap positif murid, dapat membantu pelajar malas dan tidak fokus terangsang untuk memperbaiki diri mereka sebagai seorang pelajar di sekolah rendah. Ini kerana murid berasa selesa dengan guru dan berani untuk menyatakan masalah serta berkongsi permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut dalam setiap pembelajaran yang dipelajari. Justru, tindakan guru memperbanyakkan latihan serta kerja rumah yang bersesuaian dengan tahap murid menjadi pemangkin kepada mereka, yakni murid-murid, untuk memperbaiki diri mereka dan terus belajar untuk memperbetulkan kesalahan dan seterusnya menguasai pembelajaran di dalam kelas. Guru juga boleh menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dapat mendorong minat murid-murid untuk belajar, seperti lawatan perkongsian, pengalaman pembelajaran, aktiviti kreatif atau belajar di luar bilik darjah. Penghargaan dan pengiktirafan. Ini yang kelima, ini penghargaan dan pengiktirafan yang perlu diberikan kepada murid-murid. Seterusnya, penghargaan dan pengiktirafan. Penghargaan dan pengiktirafan adalah elemen yang paling penting juga dalam memotivasikan murid untuk terus belajar, memperbaiki kelemahan serta memberi semangat kepada murid-murid untuk mencuba sesuatu yang baharu. Pujian tu antara bentuk, salah satu bentuk penghargaan dan pengiktirafan paling mudah namun memberi kesan yang besar terhadap motivasi murid yang malas dan tidak fokus semasa dalam kelas. Sebab itulah pujian itu penting. Puji itu penting. Guru perlu sentiasa memberikan pujian, kata-kata semangat dan dorongan kepada anak-anak murid agar dapat membantu meningkatkan keyakinan murid terhadap pembelajarannya di dalam kelas. Hadiah atau cedera hati juga maupun sijil pengiktirafan dapat mendorong murid untuk lebih kuat berusaha dan memperbaiki kelemahan diri. Walau bagaimanapun, hadiah yang diberikan
kepada murid tersebut perlulah sepadan dengan konteks tempat. Ini kerana dalam situasi tertentu, penghargaan dalam bentuk pujian lebih berkesan daripada hadiah yang berbentuk kebendaan. Sebab tu puji itu penting. Puji itu penting untuk menarik minat supaya anak murid lebih minat untuk belajar. Sebenarnya dalam berhadapan dengan isu murid malas dan tidak dapat memberi fokus kepada sesi pembelajaran, langkah proaktif guru sangat diperlukan bagi memastikan murid terus aktif dalam bilik darjah. Kebijaksanaan guru untuk mengenal keperluan pembelajaran setiap muridnya amat penting dalam merancang pendekatan dan pedagogi yang bersesuaian. Hal ini bagi memastikan murid-murid terus bermotivasi dan bersemangat untuk mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dan seterusnya memberi fokus kepada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Sekian, itu saja penerangan saya mengenai dengan cara yang berkesan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh murid-murid, terutama dengan sikap malas mereka, dan solusinya telah saya terangkan tadi. Mohon maaf jika ada setiap kekurangan saya semasa menerangkan tadi. Mohon maaf. Sekian, terima kasih kepada Miss Nur Fadlina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.